Alright, okay. So, kita nak tengok what is the F1. So, kita tengok kat sini F1 tu berapa? F1 tu kita guna equation K Q1 Q2 divided by R squared. Distance di antara charge 1 dengan 2. Jadi, tukarkan semua dalam SI unit. Jadi, K sama dengan apa? 9 kali 10 kuasa 9. Q1 berapa? Q1 12 kali 10 kuasa negatif 6. Q2 sama dengan 20 kali 10 kuasa negatif 6. Divide by R adalah berapa? 0.12 kuasa 2. So dapat apa? Cuba kira. Ya, F2, F13 adalah sama dengan K Q1 Q3 divide by R13. So kita akan dapat 9 kali 10 kuasa 9 darab dengan 12 kali 10 kuasa negatif 6 darab dengan di charge Q3 adalah 36 kali 10 negatif 6 divide by R13 berapa? R13 kuasa 2 ni. Yang ni kita akan tambah 12 campur 20. So bersamaan 32. 0.32 kuasa 2. So cuba kira. Yang F1 tu dapat apa? 150. 150. Okay, 150 Newton. Yang F13 berapa? 38. Berapa? 38. 30 berapa? Ada perpuluhan tak? Tak ada. Okay, 38. Ya. Macam Dia berapa, punya berapa? 37.968. Tak tahu saya tekan. 37.96897 lah. Okay. Bagi dua significant value. Okay. Jadi, ini kita dapat magnitude dia. So, untuk kita kira force exerted by charge 1, kita kena letak direction. Ke kanan adalah positif, ke kiri adalah negatif. Jadi, F1 tu adalah ke kanan betul. Dia tolak dengan F1 3. Jadi, kita akan dapat 150 tolak 37.97. Dapat apa? So, dapat apa? 12.03. 1, 12.03. 1,103. Okay. So, kita dapat positif ke negatif? Positif kan? Maksud dia apa? Dia adalah rightward ke kanan. Okay? Boleh dapat? Okay ke? Korang okay ke? Dengar tak suara saya? Okay. Okay nak? Saya usaha je lah. Okay. Then, kita tengok kepada yang kedua pula. Yang ini dia nak cari what is the magnitude and direction of the resultant electric field. So, untuk electric field, kita make sure yang charge test charge mestilah sekasa positif. So, kalau test charge positif, dekat sini E tak ada satu yang mana? Dekat sini lah kita dapat. So, kita dapat E M1. Yang E kat sini, adakah jadi E M2? Sebab kita sentiasa jadikan charge M adalah sebagai positif. Alright. So, kita kena guna dengar ke?
Okay, dengar ke? Dah. Okay, dengar je Sebentar. Banyak pula dugaan dia. Sakno. Okay, now kita sambung balik. Dengar kan? Dengar. Okay. So kita sambung balik. So, kita cari EM1 dulu. EM1 sama dengan KQ1 divided by R1M kuasa 2. Okay. So dapatlah 9 kali 10 kuasa 9 darab dengan 2 kali 10 kuasa negatif 9. Perlu tak kita masukkan negatif sini? Perlu tak? Tak perlu Sebab dalam pengiraan magnitude tak perlu negatif. Okay. Kita bagikan dengan 0.05 kuasa 2. So dapat apa? Cuba kira. So EM2 KQ2 divided by R2M kuasa 2. Dapat 9 kali 10 kuasa 9. Darabkan dengan 3 kali 10 kuasa negatif 9. Divided by 4. Okay. 0.04 kuasa 2. So dapat apa? Cuba kira dapat apa? 7,200. Sekali lagi, Sanjita. 7,200. 7,200. Itu apa? Coulomb. Okay. Yang bawah? One 16875. 16875 Newton per Coulomb. Okay. Now, kita kena pecah kepada X dengan Y komponen. Okay. Pecahkan. Sebab apa? Sebab kita nampak sini dia ada X dengan Y direction. So, kita pergi kepada E. Sini Y komponen ni E. M1 Ini X komponen. Y komponen. Okay. E M1X sama dengan E M1 cos theta. Okay, kalau kita tengok yang EM1 ni, yang ini yang ini. Okay, yang ini nampak. Yang ini, dia ke kiri ke kanan. Kalau kita tak nampak, awak kena pecahkan. Okay, awak kena pecahkan kepada sini. Sini dengan sini. So, EM1Y, EM1X. Betul. Jadi, angle dia berapa? Angle dia adalah kat sini kan, theta. So, itu adalah theta. Theta sama dengan, so kita kira dulu. Theta sama dengan inverse tangent 3/4. So, dapat apa? Theta. 36.87. 36.87. 36.87 degree. Okay. Dapat angle dia. Kemudian, kita masukkan dalam equation ni. So, dapatlah dia negatif. Sebab apa? Sebab X direction kita ke kiri. Jadi, dapatlah negatif 7,200 cos berapa? Cos theta kita lah 36.87. So dapat apa? Negatif apa? Lima 5759.99. Okay, 5759.99. Okay. Newton per Coulomb. Kita pergi yang Y pula. So dapat E M1Y sama dengan EM1 sin theta. Jadi dia ke atas dia positif. Jadi 7,200 sin 36.87. So dapat apa? Empat 320.01.
4320.01. Okay, now kita pergi kepada EM2. Okay, EM2X. Kita tengok sini. Dia X saja kan? So bermaksud dia ke kanan. So dalam sama dengan EM2 cos theta lah kan? EM2 cos theta bersamaan 16875 cos kosong. Bermaksud cos kosong adalah sama satu lah kan? 16875 Newton per Coulomb. Yang ini akan jadi EM2Y sama dengan EM2 sin theta. Sama 16875 sin kosong bersamaan kosong. Sebab sin 0 adalah sama dengan 0. So kira total EX. Maknanya kita tambah negatif 5759.99 tambah dengan 16875 dapat apa? Dapat positif kan? Positif apa? 11115.01. Okey, Newton per Coulomb. Yang ini dapat 4 total EY. Dapat 432.0.01. Dan kita nak tentukan what is the resultant electric field. Sebab dia minta ni, resultant. So, resultant E total. Atau kita boleh tulis E net lah. Okay. Total EX kuasa 2 campur total EY kuasa 2 square root. So, kita dapat 11115.01 kuasa 2 campur 4320.01 kuasa 2. So, dapat apa? 10241.14. Okay, ini dia punya resultant. Dah selesai ke? Betul ke ni? Pelik ke? Cuba kira. Dapat tak ni? Cuba kira sekali lagi. Ha. Saya dapat 11925.01. Ha. 11925.01. Okay. Now, kita nak cek direction. Nak cek direction, kita lukis macam ni. Dapat EX mana? EX positif kan? So, dia ke kanan. Yang ni adalah ke atas. So, ini adalah resultant kita. So, ini adalah E total. Dan inilah theta. So, theta sama dengan inverse tangent total EY divided by total EX. So, inverse tangent 4320.01 bagi 11115.01. So, dapat apa? 21.24 degree. Okay? Boleh? Ada soalan? Okay. Ni. Alright. Buat, kalau boleh lukis ni, senang. Alright. Okay, ada masalah? Okay, kita masuk seterusnya. Okay, dah tak ada soalan. Now, electric flux. Electric flux is determined by the number of electric field line pass through a cross section area. So, kalaulah kita ada satu plate, awak anggap ada buku awak anggap ni. Okay. Ini ada satu line. Ini adalah line magnetic field yang E ke kanan. Okay. Tanggap. Kemudian kita ada satu plate. Awak ambil buku, awak tutup laluan magnetic field ni. Okay. So bila kita nak translate the electric flux, dia adalah the number, bilangan berapa banyak electric flux yang boleh lalu that pass through a cross sectional area. Yang boleh lalu cross sectional area. Maknanya yang perpendicular dengan yang boleh lalu dekat yang perpendicular dengan dia punya area. Okay. Jadi kalau kita tengok what is the magnetic flux, the electric flux is given as EA cos theta. Yang mana theta ni adalah angle di antara
dia punya electric field dengan, orang kata apa? Dengan normal of the plane. Alright. Jadi, kalau kita tengok kat sini, okay. So, kalau kita tengok dekat sini, kat sini, dia bagi tahu magnetic flux adalah paling tinggi apabila kalaulah electric field ni dia perpendicular dengan dengan apa nama, dia parallel dengan normal of the plane, ataupun kita boleh kata electric field adalah perpendicular dengan surface of the plane. Boleh faham ayat saya? Okey ke? Okey. Right. Then, kalau kita tengok pula kat sini, magnetic flux is equal to 0 kalau electric field ni ke kanan, this is electric field, dan dia punya normal of the plane ke atas, ni normal. Bermaksud, angle dia berapa? Angle dia adalah 90 darjah. Jadi, bila angle dia 90 darjah, bermaksud cos 90 is equal to 0. Bermaksud, magnetic electric flux dia adalah 0, rendah. Bermaksud, apa nama, bila satu plane, okay, yang kalau lah satu plane, dia duduk, which is dia perpendicular dengan electric field, yang mana normal of the plane is parallel to the electric field, the magnetic flux is higher. The electric flux is the higher. Compare to the plane which the electric field is perpendicular to the normal of the plane. Application dia, contoh dia macam dalam solar cell lah. Okay. Awak pernah buat tak? Awak pernah tak ambil calculator? Awak pernah tak main apa? Calculator yang ada solar cell? Kau pernah tak? Cuba respon, saya tak dengar. Okay. Jadi kan, okay. Kalau lah korang letakkan solar cell, katalah ini solar cell tu ini adalah solar cell calculator tu. Korang letak cahaya dekat sebelah sini. Okay, ni cahaya. Okay, ni cahaya bulb. So cahaya tu dia akan masuk ke sini. So angle cahaya tu dengan solar cell ni, dia maknanya dia bukan 90 degree. Okay. Jadi kalau kita tengok kecekapan ataupun performance solar cell tu sangat rendah. Kalau awak ambil cahaya, which is awak letak atas dekat surface di mana, electric field, apa, cahaya tu dia lalu sini. Okay. Dia lalu betul-betul dia perpendicular dengan plane, ataupun kita boleh kata cahaya tersebut dia selari dengan normal of the plane. So efficiency ataupun performance solar cell kita sangat baik. Bermaksud ini adalah kegunaan electric flux lah. Okay. Bermaksud kalaulah sesuatu permukaan itu mempunyai dia mendapat cahaya yang banyak, okay, dia mendapat cahaya yang banyak apabila cahaya tersebut berada perpendicular dengan satu plane. Sebab tu kalau awak tengok ada satu sistem dekat luar negara, bukan sistem kat luar negara pun, even research pun kita buat, kita create solar panel, solar cell yang mana dia punya solar cell tu akan ikut pergerakan cahaya matahari. Sebab kalau matahari dia terbit daripada timur kan, okay, ni matahari terbit daripada timur, okay. So ini solar cell. Solar cell tu akan dia akan sengit sini sebab dia nak dapatkan sepenuhnya 90 degree. Jadi bila matahari tu naik atas kan, bila tengah hari tegak kan. So solar panel ni dia akan duduk tegak. So kita akan dapatkan solar panel ni direka supaya dia mendapat banyak electric field, supaya bila banyak electric field banyaklah flux dia. Bila banyak flux kita akan dapat banyak elektrik. Okay, itu application ni lah. Alright. So harapnya dengan application tu awak faham macam mana kita nak gunakan electric flux ni. Ada soalan? So kalau kita tengok juga kat sini, electric flux ni is equal to EA darab dengan cos theta. Alright. So E ni adalah kedudukan electric field. Bermaksud kalaulah satu point, okay, this is the charge, this is test charge. Ini adalah charge kita. Kalau kita letak kita punya flux, kita punya surface dekat sini, okay, dekat bahagian sini, dia dekat dengan test charge. Berbanding dengan dekat kedudukan A lah, berbanding dengan dekat kedudukan B. Yang mana kedudukan B ni lagi jauh daripada test charge. So berdasarkan equation of electric field equal to K, Q divided by R squared, makin besar R, E akan jadi rendah. Bila E akan rendah, apa yang efek kepada electric field? Electric flux juga akan rendah. Okay, boleh nampak tak kat sini? Apa dia punya
apa dia punya aplikasi, macam mana kita nak pakai dia. Korang okey tak? Okay. Okay. Now kita masuk kepada Gauss law. So Gauss law state that for any closed surface enclosing total charge Q in, which is the net electric flux through the surface, is Q electric flux equal to integration of E terhadap A equal to Q in divided by epsilon naught. So sama tadi, kalau kalau tadi phi equal to EA cos theta kan. Bermaksud sebenarnya dia adalah integration of, sama juga dengan integration of E terhadap dA. Sebab apa? Sebab dia akan cover keseluruhan area ni. Alright. So itu yang disebabkan dia Gauss law the state that the electric flux is equal to integration of E terhadap A. Okay. Yang mana juga dia sama dengan Q in bilangan charge di dalam satu sistem bahagi dengan electric permittivity. Alright. So kalau kita ada satu sistem sini, kita boleh kira what is the electric flux which is equal to bilangan charge kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahagikan dengan epsilon naught, which is epsilon naught ni adalah electrical permittivity. Alright. Now kita tengok example dia. What is the electric flux pass through a Gaussian surface that surrounds a positive 75 millicoulomb point charge? So dia dah bagi apa? Dia dah bagi charge Q, salah tulis Q, okay. Dia dah bagi charge Q equal to 75 kali 10 kuasa negatif 3 coulomb. Ini adalah charge positif Alright. Dan dia suruh kita kira electric flux. So gunakan equation electric flux equal to Q, salah pula, Q divided by epsilon naught. So dapatlah 75 kali 10 kuasa negatif 3 bahagikan dengan electric permittivity adalah 8.85 kali 10 kuasa negatif 12. Okay. So dapat apa? Cuba kira. Dapat apa 8.07 times 10 to the power of 10. 8.47 47 times 10 power of 9. Okay. 10. Newton per meter squared to the power of 10. Yes. No, this one 3 dengan 12. So dapat 9 lah. Oh. Okay. Right. So coulomb per coulomb. Okay. Boleh. Alright. Okay. Itu saja. Alright. Habis kat situ. Ada soalan? Takat ini 16.1. Ada soalan? Sebelum kita move kepada electric potential dengan potential energy. Okay ke? Okay. Okay, boleh kita proceed Okay. Now kita masuk kepada 16.2 berkaitan dengan electric potential dengan potential energy. Tadi kita belajar berkaitan dengan, sebelum ni kita belajar dengan electric force dengan electric field. Now kita masuk kepada potential electric potential and potential energy. So this is the learning outcome lah yang perlu tahu dalam subjek, dalam topik ni. Okay. Right. So let's say lah kita ada satu situasi. Okay. Kita ada situasi di mana kita ada positif Q charge kat sini Ini dia static. Ini sebagai reference. Dia tak bergerak. Okay. Kita ada test charge. Yang mana test charge-nya adalah negatif. Ini Q1 lah. Saya panggil. Ini Q2. Okay. Kita ada Q2. Yang mana Q2 ni kedudukan dia dekat R1. R1 ni jarak daripada Q1 dengan Q2. Now, kita nak bawa Q2 ni daripada position R1 ni pergi kepada R2. Bukanlah kita bawa, sebenarnya dia sebabkan dia positif-positif, apa yang berlaku kepada charge yang Q2? Disebabkan Q1 ni positif dan Q2 ni adalah positif, so Q2 ni akan
repel. Betul? Dia akan repel. Kita anggaplah Q1 ni dia static kat kedudukan dia. So dia repel, dia akan bergerak daripada Q1 pergi ke kepada R2. Boleh faham tak situasi dia? Jadi yang mana kalau kita tengok force dia adalah force dia ke atas. Sebab dia melawankan. Okay, force dia ke atas. Jadi dari di sini force yang berlaku adalah KQ1 Q2 divided by R2. Betul? Sebab ini Q1 dengan Q2. So the magnitude of force adalah sama dengan KQ1 Q2 divided by R2. Now kita nak kira what is the work done. Work done on charge Q2. Okay? Kalau kita tengok sini, the work done follow the electric force to move the charge from R1 to R2. Bermaksud, charge daripada R1 dia pergi bergerak kepada R2. So, berapakah work yang dilakukan? Work yang berlaku. So, work ni dia follow je. Dia follow ke arah, dia follow pergerakan force. Okay? Jadi, kalau kita ikut equation, work daripada position pertama ke position kedua adalah sama dengan integration of F terhadap dr. Sebab apa? Work sama dengan Fx kan? Ingat tak? F dia change in X. Kita belajar dulu. So kita ada objek. So ini adalah kedudukan X1. Ini X2. So ini ada force. Jadi force yang kita nak kira, what is the work done? Work sama dengan F darab dengan the change in X. Ataupun kita boleh buat integration of F terhadap X. Maknanya ni adalah X initial, X final. Dapat? So sama juga dengan case ni. Bermaksud kita tukar X ni kepada R. Sebab apa? Kita pakai radius. Okay, radius. So dia daripada kedudukan radius yang pertama pergi kepada radius kedua. Jadi dia daripada R1 ke R2. So kalau kita tulis force adalah sama dengan K Q1 Q2 divided by R squared. Kita integratekan daripada R1 ke R2 terhadap dr. Betul? Jadi kita boleh bawa keluar K Q1 Q2. Kita integratekan 1 divided by R squared terhadap R2 dan R1. So terhadap dr. Jadi bila kita integratekan dia dapat apa? R ni bawa naik atas. Betul? Dapatlah. Kalau awak tak ingat, dapat K Q1 Q2 integrate R negatif 2. Okay, R2 terhadap R1 dot dr. So kita integrate K Q1 Q2. Integrate tambahkan. So kita akan dapat negatif dapat apa? Dapat negatif R, dapat R to the power of negatif 1 bahagi dengan 1 kan. So maksudnya negatif R negatif 1 bahagi dengan negatif 1. Betul? So R2 dengan R1 bersamaan. Maknanya dia akan dapat K Q1 Q2 darabkan dengan negatif 1 divided by R. R2 terhadap R1. Follow tak ni? Okey tak sampai setakat ni? Okey ke? Okay. Then kita dapatlah K. Sekejap saya sambung dekat sini. Allah. Saya sambung kat atas tak nampak ni. Okay, kat sini saya sambung. Okay, dapatlah K Q1 Q2 negatif 1 divided by R. Sebab dia kat atas kan. R2 tolak dengan negatif 1 divided by R1. Betul. So disebabkan ini negatif dengan negatif, dia akan jadi positif. So sebab itulah dapat K Q1 Q2 1 divided by R1 tolak dengan 1 divided by R2. Dapatlah ini. Jadi, kalau kita nak kira what is the work done daripada charge, oleh charge daripada R1 kepada R2 adalah sama dengan KQQ multiplied by 1 divided by R1 minus 1 divided by R2. Okay, boleh faham ni setakat ni work? Boleh. Macam mana pula kalau kita ada charge yang sama daripada kedudukan 2, R2 kita nak bawa pergi R1. So, sekarang ni, kalau macam kes ni, okay, kes ini, kita anggap ini statik. Q1 statik. Q2 ni dia lepas. Bermaksud dia akan bergerak dengan sendirinya lah kan. Dia akan bergerak dengan sendirinya lah pergi naik atas. Betul? Sebab dia same charge. Now,
dekat sini, dia same charge. Ni Q1, this is Q2. Kita nak bawa daripada R2 ke R1. Kita kena apply force. Sebab apa? Sebab dia kalau ikutkan dia repel. Tapi kita nak bawa dia, kita paksa dia. So that's why the work done on a charge. Faham tak? Kita bawa dia pergi daripada R2 pergi kepada R1. Jadi equation dia tetap, equation dia akan jadi apa? Kalau kita tengok tadi integration daripada work sama dengan integration of F terhadap dr. So ni daripada R2 kepada R1. So kita akan dapat K Q1 Q2 integrate 1 divided by R kuasa 2 dr. Baca R1 terhadap R2. So kita akan dapat K Q1 Q2. Ini akan dapat negatif kan. Kalau kita bawa ni atas R kuasa negatif 2. Bila R kuasa negatif 2, kita integrate, kita akan dapat negatif 1 per R. Betul? So R1 terhadap R2. So kita dapat K Q1 Q2 multiply by 1 divided by R, negatif 1 divided by R1. Tolak dengan tolak 1 per R2. So kalau sambung kat sebelah, kita dapat K Q1 Q2 1 divided by R2 tolak dengan 1 divided by R1. Okay? Sebab itulah dapat jadi macam ni. Alright. Boleh faham ni? Bermaksud kat sini adalah sama dengan work. Ini work daripada position kedua pergi kepada position yang pertama. So, dia jadikan W21. Kalau kita pergi sebelah ni tadi balik, work daripada position 1 pergi kepada position 2. So, work 1, 2. Kalau lah R1 dengan R2 ni sama untuk situasi kedua-dua, kita boleh tulis work 2, 1 sama dengan work 1, 2. Cuma yang membezakan dia adalah direction saja. Magnitude dia sama. Betul tak? Faham kat sini? Work. Clear? Clear. Okay ke? Okay, now. Daripada work tadi tu, okay. So kita boleh tulislah work. Okay, itu tadi daripada position. Okay. Daripada position. Ini kita anggap, ini bukan kita anggap Allah. Ya. Okey. Sekarang ni dalam kes ni kita bawa daripada position R2 pergi kepada position R1. So work daripada position 2 pergi kepada position 1 adalah sama dengan K Q1 Q2. This is Q1, this is Q2. Multiply by 1 divided by R2 tolak 1 divided by R1. Yang inilah. Okay. Now, kalau kita ada satu charge daripada infinity yang distance dia sangat-sangat jauh. Okay. So, sama juga. Gunakan equation. Work. Yang ni tadi. Work 2 ke 1. Which is kalau kita tengok sini. Work 2 ke 1 K. Q1, Q2 divided by R. Divided by R pula. Okay, kat sini dulu. Allah, padang semua pula. Work daripada position 1, 2 ke position 1 sama dengan K Q1 Q2 divided by 1 divided by R2 kan. Divided by R2 tolak divided by R1. Now, R2, if R2 is equal to infinity. Daripada tempat yang sangat-sangat jauh. So, work daripada infinity ke position 1. Okay, daripada R1 adalah sama dengan K Q1 Q2 equal to 1 divided by infinity tolak 1 divided by R. Betul tak? R1. Yang mana R1 ni merujuk kepada R. Kita boleh denote dia sebagai R. Okay. So 1 divided by infinity akan jadi 0. So kita akan dapat work daripada infinity ke position 1 adalah sama dengan K Q1 Q2 multiply by negative 1 divided by R. Ataupun kita dapat K negatif K Q1 Q2 divided by R. Jadi di sini kita akan dapat work adalah sama dengan negatif K Q1 Q2 divided by R. Q1 Q2 divided by R. So this is Q1, this is
Q2. So the work done is negative since the electric force ataupun kita panggil sebagai repulsion and the displacement are in opposite direction. Setakat ni faham tak? Yang ini paling kadang-kadang ada question ni yang awak tak nampak. So saya harap saya explain kat awak jelas lah. Ada soalan? Okay ke? Okay. Okay. Now, tadi dah masuk kepada kita pergi cerita kepada apa nama kita panggil? Work. Now kita pergi kepada electric potential. What is electric potential? Electric potential atau kita denote dia sebagai V at a point is defined as the work required against the electric field to bring a unit positive charge, test charge positive Q from an infinite distance to that point of distance R. Maknanya tadilah work tadi. Bermaksud kalau work tadi kita bawa charge ni daripada infinity pergi ke posisi R2, R1. Okay. So dalam kes ni pula sama juga kita bawa test charge ni daripada R infinity kepada position R. Okay. Kita bawa ke position R. So yang mana kita nak kira dia adalah satu work yang diperlukan untuk bawa satu unit charge. Okay, from infinite distance to that point of distance R. Jadi disebabkan itu dia akan sama dengan V sama dengan work divided by Q. Sebab apa? Sebab work yang dilakukan oleh charge satu ni apa nama? Okay. Ini adalah charge 1, ini adalah charge 2. Okay. So charge 1 kita nak bawa charge kedua pergi daripada infinity pergi ke position R. Okay, katalah dia daripada jauh sangat ni Q2 punya charge dia bawa pergi ke position sini. Okay, yang infinity kita bawa pergi sini. So itu work dilakukan. Dan nak kira potential kita kena bahagikan dengan nilai diri dia sendiri. Okay, tak bahagikan dengan Q. So dapatlah, sebab itu kita tengok V is equal to negative W divided by Q. Alright, so that's why lah kita dapat kat sini. Kenapa dia negatif? Kenapa dia negatif? Sebab dia melawan arah electric force. Okay, kalau kita tengok kat sini, since this is Q1, this is Q2, di mana ini adalah kita anggap Q1 ni adalah static. Where is the direction of force? Sepatutnya dia akan pergi ke atas kan? Betul tak? Dia punya original. Sebab dia akan repulsif. Tetapi kita melawan dia. Kita tolak dia. Okay? Kita melawan hukum alam dia. Sebabkan kita melawan hukum alam dia, sebab itulah kita letak dekat sini adalah negatif. Clear? Kenapa kat situ ada negatif? Faham? Ada soalan tak kat sini? Ni dah ayat dah. Dah tulis dah. Negative because it against the direction of the electric field. Okay? Right. Then, kat sini pula, sebab kan W equal to F dr. Okay, kita masukkan equation, kita masukkan semua. Okay? Sebenarnya sama je. Kalau kita ikutkan W dah sama dengan apa nama kita panggil? Kalau infinity kepada position R, kita akan dapat balik kat sini kan. Kita gunakan negatif KQ divided by KQ1 Q2 divided by R kan. Betul tak? Jadi disebabkan kita dah dapat V is equal to negative W divided by Q, kita boleh je masukkan equation ni kat sini. Okay, tak payahlah di graph ni. Banyak sangat ada di graph ni. Okay. Kita dapat negatif K Q1 Q2 divided by R bagi dengan Q. Q ni adalah Q2. So dapatlah negatif, dapatlah positif ni, dapat positif. Sini Q2 akan potong, dapatlah K Q1 divided by R. So inilah jadi dia. Itulah. So jadi potential. What is the potential? Potential dekat kedudukan sini adalah sama dengan V KQ divided by R. Faham? Ada soalan? Ini asas saya nak cerita dulu macam mana wujudnya. Okey ke? Okay. Boleh semua? Okay. Now, tadi kalau kita tengok ini berkaitan dengan positive charge.
What if kita tukar dia kepada negative charge? Kalau kita tukar negative charge, apa yang berlaku? Test charge kita sentiasa positif. Jadi force dia ke mana? Dia hukum alam dia ke mana? Hukum alam dia akan menarik, betul tak? Bila hukum alam dia menarik, V is equal to W divided by Q. Perlu tak letak negatif kat sini? Perlu tak? Tak perlu. Sebab apa? Sebab dia dah follow direction of electric field. Electric force of the test charge. Sebab itulah kalau kita tengok dari equation ni dah dapat the V equal to W divided by Q. So since W daripada infinity ke kedudukan R adalah sama dengan negatif K Q1 divided by R. So kita akan dapat apa? Kita V is equal to W divided by Q. So dapatlah negatif K ni Q1 Q2. Okay, lupa pula. K Q1 Q2 divided by R bahagikan dengan Q2 sebab test dia. So akan dapatlah negatif K Q1 divided by R. Yang ni. Jadi kalaulah kita ada negative charge, the potential electric dekat sesuatu point adalah sama dengan negatif KQ divided by R. Jadi kalau nak bezakan dia senang saja. Kalau kita ada test, kita ada reference charge kita adalah sama dengan reference charge kita adalah positif. Value V adalah sama dengan positif KQ divided by R. Kalau kita punya reference charge adalah negatif, dekat V adalah sama dengan negatif KQ divided by R. Okey ke? Ada soalan? Ada apa soalan? Tak ada. Semua okey? Jelas tak? Ada yang tak faham? Alright? Okey ke? Sebab yang ni takut saya kena explain kat awak betul-betul sebab takut awak tak faham ni. Clear? Okay? Clear. Right. Now, ini adalah variation of electric potential with distance. Yang ni sebenarnya, ini yang menentukan kita kira dekat awak punya. Ini adalah permulaan tau. Permulaan ataupun orang kata apa, the basic fundamental macam mana wujudnya voltage. Nanti awak kira, awak guna multimeter. Awak dapat, kenapa dapat 2 volt? Kenapa dapat negatif 2 volt? Ini asas dia. Ini adalah asas kewujudan benda tu. Faham tak? So jadi, awak kena faham benda ni sebaiknya lah pada saya. Okay? So, potential is inversely proportional to the distance from the source. Jadi, kalau kita tengok potential is 0 at R is equal to infinity. Sebab apa? Bila R ni increase, go to infinity, V akan menurun sehingga ke kosong. Approaching 0. Okay? Jadi, kalau kita tengok kat sini, dia bergantung kepada reference charge kita. Kalau charge kita tu adalah positif, dia akan jadi positif lah. Kalau dia negatif adalah negatif lah. Okay, ini just tak apa. Penerangan sajalah, tak ada apa yang penting. Okay, now, electric potential of multiple point charge. So, superposition principle applies. The total electric potential at some point due to several point charge is the algebraic sum of the electric potential due to the individual charge. Maknanya, kalaulah kita ada banyak charge, kita ada Q1, kita ada Q2, kita ada Q3 point. So kita punya kedudukan, kita punya position dekat sini. Okay, kat sini. Ini test charge kita ni, Q. What is the total potential kat sini? Kita nak kira what is the total V. Nak kira total V dekat sini adalah campur. V ni tak ada sini, so V1, okay, ini adalah V2, ini adalah V3. So total V adalah V1 campur V2 campur dengan V3. Itu maksud dia. Boleh faham tak? Clear? Ada soalan? Ini yang saya cerita tadi. Okay. So the electric potential is a scalar quantity. Okay. Untuk makluman, untuk electric potential ni adalah scalar quantity. Sebab apa? Sebab dia tidak melibatkan direction. Kalau kita tengok kepada electric field dengan electric force, dia adalah vector quantity. Sebab dia akan ada, orang kata apa, arah, the direction of the charge. Alright. Tapi untuk case electric potential,
dia tidak ada arah. Jadi sebab itulah orang kata apa? Dia adalah scalar quantity. Jadi the net potential at point due to more than one charge equal to algebraic sum of the potential due to other individual charge. So kalau kita nak kira what is the potential at kedudukan P. So at kedudukan P adalah P V1 campur V2. So V1 adalah yang ini. Disebabkan V1 adalah sama dengan KQ1 divided by R. Dan Q1 adalah positif. So that's why dia akan jadi positif. Untuk V2 pula kat sini, dia adalah sama dengan KQ2 divided by R. So disebabkan KQ2 adalah negatif, dia akan jadi negatif. So sum dia kita campur je lah. Okay? Ada soalan? Boleh kan? Faham kan? Yang ni faham tak? Yang ni. Okay ke? Okay. Now, masuk kepada equipotential point. What is the equipotential? Dia adalah, bila kita kata equi ni sama, equal. Equal potential sebenarnya. Okay. Potential yang sama. So dia kata the electric is dependent on the distance from the charge. So all point are at equal distance from the charge have the same potential. Sebab apa? Kalau kita tengok balik question ni, VR is equal to KQ divided by R. So let's say kita pakai Q1. Q1 adalah positif. So kita letak kedudukan dia, katalah radius dia sama dengan 10 cm. Okay. 10 cm lah let's say. Sebenarnya tak logik. Okay. Kalau ikutkan 10 mikrometer. Tanggutlah 10 mikrometer. Okay. 10 mikrometer. Okay, kedudukan dia. So, kedudukan dekat sini, kalaulah kita letak potential dekat sini. So, dia punya value adalah sama dengan KQ divided by R. So, maknanya katalah Q ni adalah sama dengan 10 nanocoulombs. So, kita akan dapat dekat sini, katalah ni position yang pertama. Position pertama adalah sama dengan V1 adalah sama dengan K darab dengan 10 nanocoulomb divided by 10 microcoulomb. Betul tak? So, let's say kita ambil kedudukan kedua. Kedudukan kedua pula, radius dia pun sama. Bersamaan 10 mikrometer. Sebab apa? Sebab ini circle. Bila circle, radius dia sama. Jadi dekat sini pun kita boleh dapat V2 adalah sama dengan K10 nanocoulomb divided by 10 microcoulomb. Jadi sama tak kedua-dua ni? Sama. Jadi itu dimaksudkan equipotential. Maknanya pada radius yang sama, okay, pada radius yang sama, okay, kalau kita kat circle ni, dia punya potential adalah sama. Alright. Sebab tu kalau charge ni, dia kalau dia sebab dia bermain dengan radius, so jadi pada kedudukan radius yang sama, dia mempunyai potential yang sama. So itulah line yang ni yang dipanggil sebagai equipotential line. Okay, ada soalan? Okay ke? Now, an equipotential line connect all point of the same potential. Okay, so kalau kita tengok sini, V1 equal to, katalah kita ada V1, V2, V3, V4. So ini adalah line pertama, line kedua, line ketiga dengan line keempat. Right. Kalau kita ada charge kita yang tengah-tengah adalah positif. Now, dekat V1, dia kata R dia adalah R1. 1R. Lepas tu dia naik sebanyak R, 2 kali ganda. Ini naik 3 kali ganda, ini naik 4 kali ganda. Okay. Dekat kedudukan V1, K, dia akan dapat sama dengan KQ divided by R. Kat sini. Right. Kalau kita pergi kepada yang kedua pula, dia akan sama dengan KQ divided by R. Yang mana R menjadi 2R. So dia akan jadi half. Dia akan jadi half daripada, kalau kita tengok balik kat sini, saya kena pandang balik. Kat sini, yang ni. Sama tak dengan yang atas ni? Sama kan? So dia akan dapat jadi half V1. Kalau yang ketiga pula, kalau kita tengok sini, dia akan trend dia sama dengan yang ini. Kita dapatlah 1/3 V1. So jadi kalau kita tengok sini, V1 lagi besar daripada V2, lagi besar daripada V3, lagi besar daripada V4. Sebab apa?
Sebab ni V1 lagi besar daripada half V1. Betul tak? So untuk case yang positif di tengah-tengah, charge positif, dia punya potential is keep increase. Apa keep increase pula? Lagi dekat kedudukan test charge dengan charge kita dengan static charge, lagi tinggi potential. Boleh faham ni? Kat sini boleh faham? Okey ke? Boleh. Okay, right. Now, kita tengok kepada case yang charge dia adalah negatif. Bila case charge dia adalah negatif, okay, kita tengok dekat V1, V2, V3, V4. So sama juga R dia kita naik macam tu juga lah. So dekat V2, V1 lah KQ divided by R. Dia dapat negatif Q. So V2 dia macam ni. Kita tengok ni sama. So dapatlah negatif half. Sebab apa negatif? Sebab ni negatif charge yang Q, negatif Q. Dapat negatif half V1. Ini negatif half V3. Okay. Kalau kita tengok negatif half, maknanya ini adalah katakan ini 1. Ini negatif 1. Ini negatif 0.5. Negatif 1 dengan negatif 0.5 mana besar? 0.5. Okay. So that's why kalau kita tengok V1 lagi kecil daripada V2. Sebab potential dekat V2 ni lagi besar daripada potential dekat V1. Sebab apa? Sebab dia ada simbol negatif ni. Jadi untuk case negatif, lagi jauh test charge kita, lagi tinggi kita punya potential. Okay. Nilai potential tu. Alright. Jadi daripada case inilah kita boleh kira what is the potential difference. Sebenarnya potential difference ni lah yang akan kira, yang kita guna selalu untuk kita kira dekat kita punya multimeter tu. Ini berapa volt bateri kita ni? Okay, ini berapa volt? Macam mana? Kalau bateri kita 1.5 volt kan? So dia adalah perbezaan di antara satu potential. So kalau kita tengok kat sini, ini adalah V1 dan ini adalah V2. Jadi kalau kita nak kira what is the change in potential, V2 tolak dengan V1. Okay. Ini awak dah faham lah kan. So kita akan tengok yang ni lah. Okay, yang ini. Ini yang dipanggil sebagai the change in V. Okay. Ada soalan setakat ni? Okay ke? Alright. So, tadi kita tengok equipotential line kan. Now equipotential surface. Dalam satu charge, okay. Awak anggap bola lah, bola. Awak pernah tengok bola kan? Bola sepak lah, okay. Bola tu bulat. Jadi dia akan ada center point dia, betul tak? So center point dari kat tengah-tengah ni. Center point tengah-tengah ni, kalau kita tengok dia akan ada surface. Maknanya dia akan ada 3. Sebab kalau kita tengok sini, ini adalah untuk merujuk kepada case 2 dimension. Yang ini merujuk kepada 3 dimension. Yang mana kalau kita tengok sebenarnya equipotential surface ni merujuk kepada keseluruhan surface bola tersebut. Bermaksud kalaulah kita ada charge dekat tengah-tengah bola, okay, yang mana radius dia sama dengan surface permukaan bola, so keseluruhan permukaan bola itu dipanggil sebagai equipotential surface. Alright, boleh faham Okay ke? Boleh? Korang ni okey tak okey ni? Ni mau tujuan. Lagi 30 slide ya. 30 je lagi. Kita take 5 tak boleh? Take 5 tak. Saya nak pergi ambil air ya. Okay, take 5 tak. Okay. Right, kita sambung. Okay. Equipotential line for a pair of positive negative charge. Okay. Kalau kita ada positive charge tadi, okay, kita kata positive charge, dia punya equipotential line dia semua keliling kan. Okay, macam ni. Right. So, negative charge pun sama juga, keliling macam ni. Right. So, kalau kita tengok, kita ada 2 charge, positive dan negatif, dia punya pattern of the equipotential dia macam ni. Right. So, ini negatif. Kalau kita tengok juga, kita gabungkan pula dengan electric field line. Kalau ada electric field line, okay,
Ini yang line-line yang membulat ni, yang mengelilingi charge ni adalah yang bulat ni kan. Ini adalah equipotential line. Kalau yang magnetic field, sebabkan dia positive charge, dia akan terkeluar. Okay, dia keluar. So ini adalah trend of equipotential and electric field line. Drawing of apa nama? Equipotential line dengan electric field line. Kalau kita tengok sini, kedudukan dia, which is the electric field line, akan always 90 degree dengan equipotential line. Alright. So ini just understanding lah. Okay. So ini gabungan lah kalau kita tengok macam ni lah. Sebab kalau kita ada positive charge dengan negative charge, electric field line akan keluar daripada positif ke negatif kan. Jadi yang equipotential line dia akan mengelilingi permukaan sesuatu charge tersebut. Okay. Now, okay, yang ni kita tengok pada soalan. Right. So yang tadi memanglah sebelum kita nak pergi soalan, memanglah kalau ikutkan awak sekadar nak menyelesaikan soalan je. Tetapi pada saya bukan soalan tu yang penting. Pada saya lah fundamental, kefahaman untuk awak pakai, untuk awak fahamkan konsep tersebut. Okay. Barulah kita boleh, awak boleh faham nak jawab soalan macam mana. Right. Okay. So, a charged polished metal sphere has a radius of 15 cm. So dia bagi R sama dengan 15 cm ataupun 0.15 meter. The insulation of the air break down when the electric field near the surface of the sphere reach 2.5 times 10 to the power 6 volt per meter. Dia kata apa? Dia ada the insulation of the air break down when the electric field. Dia ada E adalah sama dengan 2.5 kali 10 kuasa 6 volt per meter. Assuming that the charge on the sphere act as if it were all situated at the center, calculate the maximum charge and the maximum potential of the sphere. Dia suruh kita cari what is the maximum charge and what is the maximum potential. Maximum charge adalah Q max dan ni adalah maximum potential adalah V max. Macam mana kita nak kira Q max? Kita ada satu permukaan tadi kan, sphere kat tengah-tengah ni. What is the Q dia? So dia dah bagi E. Daripada sini kita gunakan E equal to K Q divided by R kuasa 2. Betul. Jadi nak dapatkan Q sama dengan E R kuasa 2 bagi dengan K. Jadi kita akan dapat E adalah 2.5 kali 10 kuasa 6 multiply by 0.15 kuasa 2 divide by K adalah 9 kali 10 kuasa 9. So dapat apa? Cuba kira. (6.25 times 10 to the power of -6). 10 to the power of -6 Coulomb. Okay. Now, kita nak kira what is the V max. So V sama dengan KQ divided by R. Jadi V max adalah bila? Apabila? When R is besar lah kan? Larger. Jadi bermaksud V max adalah pada kedudukan surface, pada permukaan metal tersebut. Okay. So dapatlah sama dengan 9 kali 10 kuasa 9 Q. Sebabkan kita dah kira Q kat sini, kita boleh substitute dalam equation ni. 6.25 times 10 to the power of -6 divided by R adalah 0.15. So dapat apa? (3.75 times 10 to the power of 5). Okay. Right. 3.75 times 10 to the power of 5 volt. Okay. So this is the volt potential. Okay. Alright. Boleh kan? Faham kan?
Macam nak buat? Okay. Now, kita tengok pula. Terusnya. Figure show 2-point charge Q1 and Q2 at place 15 cm apart. Maksud, sini adalah, dia dah bagi gambar ajar lah. Senang. So, what is the potential difference at point A dengan B? So, dia suruh cari point A dengan point B. So, dia dapatkan potential difference, dia change in V, mesti dapatkan VA tolak dengan VB. Ataupun mana-mana lah. Alright. Mana-mana tak kisah. Sebab dia suruh cari potential difference. So, dah dapatkan tu, kita kena cari VA dulu. So, potential dekat VA. VA, kalau kita tengok position A, ada berapa charge? Dia A due to charge pertama dengan due to charge kedua. Betul tak? Jadi, dekat VA adalah sama dengan VA1 tolak dengan VA2. Campur. Bukan tolak, campur. Right. Potential. Dia mesti tambah. Potential dekat A ni mesti campur daripada VA1 dengan VA2. Jadi VA1 sama dengan K Q1 divided by RA1. Campur dengan K Q2 divided by RA2. Jadi K adalah sama dengan 9 kali 10 kuasa 9. Q adalah dekat sini adalah 10. Dia positif kan? So letak positif. Kat sini kena letak 10. Positif supaya awak senang. Awak tak salah. Sebab dekat potential saja yang kita letak sign. Okay, 10 kuasa negatif 9 divide by R. R dia berapa? R dia bagi 15 M. 0.1. Campurkan dengan 9 kali 10 kuasa 9. Darabkan dengan sini berapa? Negatif. Kena letak negatif. 10 kali 10 kuasa negatif 9. Sebab apa? Sebab untuk potential kena letak, includekan dia punya sign. Divide by 0.15. So dah berapa? Cuba kira. Kosong lah kan? Betul tak? Sebab ni kosong, ini positif, ini negatif. Okay. Dapat kosong. Alright. VA sama dengan 0. Now, kita dapatkan pula VB. VB adalah sama dengan VB terhadap Allah. Okay. VB terhadap cara pertama campur dengan VB terhadap cara kedua. Okay. Dah kita dapat K Q1 divided by R B1 campur dengan K Q2 divided by R B2. Jadi dapatlah 9 kali 10 kuasa 9. Q1 adalah sama dengan positif 10 kali 10 kuasa 9. Divide by R dia berapa? Sini adalah 5 cm. So dapatlah 0.05. Campur dengan 9 kali 10 kuasa 9. Multiply by negatif Sebab apa? Sebab ni adalah negative charge. 10 kali 10 kuasa negatif 9. Divide by berapa? 15 campur dengan 5. So 0.20. So dah berapa? Cuba kira. Apa? Berapa? 1350. 1350 volt. Okay. Now, the change in V is equal to VB minus VA. Mana-mana je Sebab dia kata difference saja. So kita boleh dapat 1350 volt. Okay, boleh faham kan? Ada soalan? Okay ke? Tak ada. Right. Okay, next. Okay, habis yang tu. So kita masuk. Ada soalan tadi? Kita tadi berkaitan dengan potential. Allah penat pula. Okay.
Potential, ingat, bila berkaitan dengan potential, kita kena masukkan sign untuk charge. Kalau berkaitan dengan force dan electric field, jangan masukkan sign of charge. Okay, awak letak not. Now, kita masuk kepada 16.3, which is charge particle in an electric field. Okay, so this is the learning outcome lah. Okay, now, kat sini, tadi kita dah cerita dah work. Okay, work done. Nak bawa daripada position 1 kepada position 2. Yang mana the given by this equation. Okay, so tak perlu kita ulang lagi. Sebab tadi kita dah explain. Sama juga work yang dilakukan daripada nak bawa daripada Q2 R2 kepada R1. Okay, sampai lain ni. Right. So daripada work tadi tu, work yang kita bawa tadi, daripada infinity nak pergi ke position R. Okay, daripada infinity kepada position R. So kita akan dapat apa? Kalau kita ikut equation ni tadi, okay, work daripada infinity ke position R adalah sama dengan K Q1 Q2 multiply by 1 divided by infinity tolak 1 divided by R. So kita akan dapat negatif K Q1 Q2 divided by R. Betul tak? So ini adalah work yang diperlukan untuk kita bawa daripada infinity ke position R. Sama. Bila kita sebut sebagai apa nama kita panggil? Work daripada infinity ke position R, dia juga dipanggil sebagai electric potential energy. Yang mana the electric potential energy E of a charge is defined the work required to bring a unit positive charge from an infinite distance to that point of R. Jadi work yang kita dah kira daripada sini tadi sama juga dengan denote sebagai U, which is electric potential energy. Okay? Okay tak okay? Okay kan? Ada soalan? Saya dekat ini. Tak ada. Okay tak ada ni. Ada. Okay, ni dengar tak? Dengar. Okay. Sekejap ya. Okay, so now let's say tadi kita ada positive charge. Okay, ini positive charge, ini static charge. Okay, Q1. Ini test charge kita Q2. Now
potential energy is equal to K Q1 Q2 divided by R. Betul tak? Kita balik kepada equation ni. K U equal to K Q1 Q2 divided by R. This is Q1, this is Q2 lah. Q1 Q2. Jadi potential energy is potential pula. Electric potential is given by K Q1 divided by R. Jadi kita boleh hubung kaitkan V dengan U dengan cara U equal to Q1 multiply by V. Q1 pula. Q2. Okay. Boleh faham tak kat sini? Sebab ini adalah merujuk kepada V. Jadi kita boleh denote U sebagai Q2V. Q2 darab dengan V. Boleh faham? Let's say kita tak tahu what is the, kita hanya ada electric potential value saja. Kita tak ada maklumat lain. So kita ada test charge punya value, kita boleh calculate what is the electric potential of the system. Alright. So now untuk tentukan work done by the charge ataupun work done on the charge ni, awak tak payah fikir jauh sangat. Okay. Kalaulah awak dapat work, pada saya kan, dalam slide ni dah agak complicated. Okay. So awak ambil mudah saja. Let's say kita ada Q1, kita ada Q2 kat sini. Now, kalaulah awak tengok disebabkan ini adalah positif dengan positif charge. Sepatutnya dia apa? Dia akan repel ke dia akan attract? Macam mana? Dia akan repel. Jadi force dia akan menjauhi. Let's say ini sebagai static. Okay. Dia akan menjauhi. Jadi kalaulah kita bawa daripada R initial kepada R final, kita lawan hukum alam dia. Bila kita lawan hukum alam, dia dipanggil sebagai the work done on a charge. Boleh faham tak? Which is the work done on dilakukan apabila kita work against the direction of the force. What if kalaulah kita ada sistem dua-dua positif, disebabkan hukum alam dia adalah dia melawan dan work dilakukan daripada R1 pergi R2, yang mana dia work yang dilakukan ni seiring dengan hukum alam dia. Ini kita panggil sebagai the work done by the charge. Yang mana the work done follow the direction of the force exert. Sama juga situasi kalau kita tukar dia kepada negatif. Negatif kat sini. Okay. Kat sini juga. Kita tengok ni. Sebabkan ini adalah negatif charge, yang ini adalah positif charge. So hukum alam dia attract ke dia positif akan tertarik ke negatif. Betul. Jadi apa yang berlaku kalau work done daripada initial kepada final, dia follow direction of electric force. So the work is done by a system. Yang mana follow direction dia akan pakai by. What if kalau dah dia work ni dia daripada initial ke final dia ke atas, tapi hukum alam dia tertarik. So dia melawan against the direction. So dia panggil the work on the charge. The work done on the charge. Boleh faham tak sekarang ni? Okay ke? Macam mana nak guna the work done dengan the work on? Okay. Alright. Now, kalaulah kita ada satu equipotential, right? Yang mana kita ada equipotential ni kan, kita kata tadi V dia radius dia sama, betul? These are radius. Maknanya dekat posisi radius yang sama, dia punya potential adalah sama. V dekat 1 ni adalah sama dengan V dekat 2, sama dengan V dekat 3 position. Since U sama dengan QV, jadi kalau U1 sama dengan QV1 and U2 sama dengan QV2, whereby V1 sama dengan V2,
So kita boleh kata U1 sama dengan U2. Jadi kalau lah kita ada potential dekat sini U1 dan di sisi U2, dia bergerak daripada sini pergi sini. So kita boleh kata there is no work done by the system. Sebab apa? Sebab dia berada dalam radius yang sama. Faham ke? Faham. Jadi lain macam ni. Right, okay. So ini ni tadi. Okay, right. So the work done on a charged particle in an electric field can be in form of U initial tolak U final. Okay. Which is equal to Q sebagai U adalah sama dengan Q. Salah. U sama dengan QV. Jadi kalau UI is equal to QVI. Kalau U final sama dengan QV final. So that's why lah. Kalau the work done from initial ke final is equal to U initial tolak U final. Which is QV initial tolak dengan V final. Alright. So ini dipanggil apa? Ini adalah sebagai ini boleh denote sebagai the change in V. Okay ke? Kita tengok example lah. Tengok example. The electric potential at a certain point of space is 12 volt. Dia dah bagi electric potential. V is equal to 12 volt. What is the electric potential energy of a negative 3 microcoulombs? So Q is equal to negative 3 kali 10 kuasa negatif 6 coulomb. Microcoulomb. Charge play at that point. Dia suruh kita kira. Okay, kalau kata kat sini lah. Sini. Kita ada positive charge. Kita ada position sini. V. Dia bagi V sama dengan 12 volt. Sekarang dia suruh cari what is the electric potential energy. Dia suruh cari U. Okay. U berapa? Dekat kedudukan sini. Untuk tahu U, kita kena letak test charge kita dekat sini. Which is test charge kita sama dengan negatif 3 microcoulomb. Jadi nak gunakan tu kita buat U equal to negatif apa? U sama dengan Q2 ataupun Q lah. Okay. U sama dengan Q darab dengan V. So V kita dah ada 12 volt. Q kita akan dapat 3 kali 10 kuasa negatif 6. Since kita ada negatif, kita kena letak negatif. Okay. Sebab dia negatif charge. So dapatlah darab dengan volt kita adalah 12. So kita dapat apa? 36 kali 10 kuasa negatif 6 joule. Sebab U dalam unit joule. Okay ke? Right. Now, kita pergi pada example seterusnya. If the work required to move a positive 35 coulombs charge from point A to point B. Maksud kita ada portion A, portion B. Kita ada charge. Positive charge iaitu 0.35 coulombs. Okay. 0.35 coulomb. Daripada point A to point B. Is dia bawa daripada A pergi B lah. Yang mana dia punya work adalah sama dengan positif 125 joule. Soalan dia kata, what is the potential difference? Dia terus cari the change in V. Kan? Maknanya the change in V of A dengan B. Macam ni kita nak buat. Kita work sama dengan U final, U initial tolak U final. Okay. Bersamaan Q darab dengan V initial tolak V final. Which is Q the change in V. Jadi kita nak cari apa? Kita nak cari the change in V sama dengan W divided by Q. So W dah bagi 125 joule. Bagi dengan Q. Q dah bagi 0.35 coulomb. So dah buat apa? Cuba kira.
357.14. 357.14 volt. Okay. Alright, boleh faham? Kat sini. Oh, ada lagi soalan. Now, tengok soalan seterusnya. A charge Q1, dia bagi negatif 5 microcoulomb is stationary. Bermaksud, kita ada satu charge, negatif charge Q1, negatif 5 microcoulomb. Tak bergerak. If another charge Q2 move from position 0.16 meter from Q1 to a position of 0.28 meter. Bermaksud, ini adalah Q2. 4 microcoulomb. Yang mana ni position awal 0.16 meter. Dia bergerak ke 0.28. Okay. Okay, 0.28. Jadi bermaksud, Allah, terang. So dekat sini lah. Okay. Dia bergerak, katalah kat sini. Final lah. What is the potential energy change? Dia suruh cari what is the potential energy change difference. Experience. Delta V lah kan. Dah dapatkan delta V. Jap. Potential energy. Bermaksud dia change in U lah. Okay. So nak tahu kita akan dapatkan U initial dulu. Dia change in U sama dengan U initial tolak U final. Jadi kita cari U initial dulu. U initial sama dengan K besar itu dulu sekejap. K Q1 Q2 divided by R. Betul tak? Kemudian U1 sama dengan 9 kali 10 kuasa 9. Darabkan dengan 5, negatif 5 lah kan. Ini kena masukkan sign. Sebab apa? Sebab dia adalah charge. Negatif 5 kali 10 kuasa negatif 6. Darab dengan 4 kali 10 kuasa negatif 6. Bahagikan dengan U pertama, initial. Kedudukan dia adalah 0.16 meter. So dapat apa? Cuba kira. Dan U final sama dengan K, Q1, Q2 juga. Divided by R. 9 kali 10 kuasa 9. Ada 5 kali 10 kuasa negatif 6. 4 kali 10 kuasa negatif 6. Bahagikan dengan 0.28. Cuba kira dapat apa? U initial sama dengan negatif 9/8. Negatif 9/8. U initial. Perpuluhan tak boleh Negatif perpuluhan. 1.125. 1.125 ke 1.3 lah. Okay, yang bawah. Negatif 0.6. Amirul, Negatif berapa? 0.643. 643. Okay. Yang ni ambil dah tadi. 75. So kita masukkan 1.125 tolak dengan negatif 0.643. So dapat apa? Negatif
0.4. 0.482. Okay. Unit dalam joule. Okay. Does Q2 gain or lost potential energy? Dia dapat ke dia hilang? Dapat negatif ni. Sebab work sama dengan ada change in U. Kalau lah ada change in U negatif, dia apa? Kalau kita tengok kita tengok dia positif, dia patutnya force dia ke mana? Ke sini kan? Betul. Tapi kita lawan. Kita bawa dia. Kita tarik dia ke kanan. Maknanya kita melawan dia. So bermaksud dia work done on the charge, betul tak? Jadi bermakna bila work done on the charge, maksud the potential, the Q2 gain, dia memperolehi energi. Sebab apa? Sebab kita bagi energi untuk sebanyak ini untuk gerakkan daripada position 0.16 meter kepada 0.28 meter. Okey ke? Faham ke? Okay. Sikit lagi nak habis. Right. So, alright. Dalam kes ni pula, kalau kita ada satu plate, yang mana plate ni semua positif. Kita susunlah charge tadi. Rapat-rapat positif. Yang ni, rapat-rapat negatif. Kemudian, uniform electric field is produced when two parallel plates are charged with positive charge on one side and negative charge on the other side. Okay. Sebab kalau kita ada positive charge, negative charge, akan ada electric field macam ni, betul? Kalau kita ada banyak-banyak, sudah akan ada banyak lah. So dia bentuk macam ni. Alright. The electric field line are represented as equally spaced arrow from the positive to the negative side. The electric potential surface are uniformly distributed between the plate with the positive plate at high potential and the negative plate at low potential. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok tadi, equipotential tu makin rapat dengan positive plate, potential energy, potential V adalah lagi tinggi. Makin rapat dengan negative plate, V adalah makin rendah. Sebab apa? Sebab kita tengok balik kepada konsep ni. Ini. Okay. Kalau rapat dengan positif, V tinggi. Rapat dengan negatif charge, V rendah. Boleh faham tak? Okay. So, when placed within the electric field, a charged particle will experience a force parallel to the field and accelerate in the direction of the force that act on it. Kalau lah kita letak positive charge kat sini, positive charge ni akan pergi ke negative plate. Kalau kita ada negative charge, dia akan pergi ke positive plate. Okay. A positive charge particle move and accelerate toward the positive plate, while a negative charge parallel particle move and accelerate toward the positive plate. So, consider a charge particle of mass m. Kita anggaplah charge ni mass dia adalah m. Dengar ke? Boleh dengar? So, force sama dengan F adalah sama dengan MA. Newton law. Okay, Newton second law. Kemudian, kalau kita pergi balik kepada F sama dengan QE. Sebab apa? Sebab F sama dengan KQ1 Q2 divided by R squared. E sama dengan KQ1 divided by R squared. Jadi, kita boleh yang ini adalah merujuk kepada E. So kita boleh relate F sama dengan QE. Sebab tu kita boleh dapat yang ni. Okay. Jadi
since QE sama dengan MA, acceleration sama dengan QE divided by M. Okay. So, if the particle start from rest, katakanlah V dia sama dengan U sama dengan kosong, okay, daripada position ni. Position yang sini lah rapat dekat sini. Katalah position dekat sini rapat. Okay. So, its velocity. So dia bergerak betul tak? Sebab dia positif dia akan parallel, dia akan reflect, dia akan repel. So dia akan bergerak dengan laju of V. So dekat position sini, what is dia punya velocity? Nak kira velocity dekat position ni, kita guna konsep mechanics yang kita dah belajar semester lepas. Gunakan konsep yang ini. V squared equal to U squared plus 2AS. Jadi kat sini, S ni adalah distance. V squared sama dengan U squared plus 2AD. So U adalah sama dengan kosong. Kita boleh buang. So dapatlah V sama dengan 2AD. Jadi A adalah sini. Kita boleh tulis 2 QE divided by M multiplied by D. Dapatlah ini. Boleh faham? Clear? So kita boleh kira what is the velocity of charge dekat position sini. Okay. Then the work done on the particle is work berapa pula? Work daripada charge ni adalah sama dengan work sama dengan Fx. So kalau lah charge dia bergerak daripada position sini pergi ke sini of distance D. Okay. Work sama dengan Fx ataupun Fd. Yang mana F sama dengan QE multiplied by D. Okay, kita boleh guna equation. So since the electric field is a conservative force, the work done on the charge is equivalent to the negative change in the potential energy or positive change in kinetic energy. Okay. Jadi, we can write the kinetic energy as a charged particle accelerated by the potential energy. Sebab apa? Sebab delta U sama dengan Q delta V. Jadi disebabkan delta U sama juga dengan the change in kinetic energy. So kita boleh tulis the change in kinetic energy sama dengan change in U. Sebab apa? Kinetic energy sama dengan energy lah kan. Final energy tolak dengan initial energy. So samalah dengan work. Alright? Yang ni boleh ke? Faham ke? So, if the charge particle enter, okay, tadi ni case yang dia dekat dalam. So, what if dia ada charge daripada luar? Kita katalah kita bawa positive charge daripada luar, kita tabuk, kita lepaskan. Daripada atas ni, ini tak ada potential kan? Ini tak ada potential. So, ini ada potential. Apa yang berlaku kalau kita lepaskan charge daripada sini, turun bawah. So, bila dia masuk je, dia akan pergi mana? Dia akan pergi ke negative side secara parabolik. Yang negative charge akan pergi kepada positive plate secara parabolik. Alright? Okay? So, kita tengok example. Two positive charge and a negative charge each of equal magnitude and 2 nanocoulomb are arranged at each corner of an equilateral triangle with side of 10 cm. Point N and N are representative angle. Okay, ni tengok lukisan lah. Okay, ini lukisan dia. So ini lukisan dia. Soalan dia nak what is the potential at electric potential at M, and dia suruh check potential different M dengan N, work done dengan work to bring from infinity to M. Kalau kita tengok sini, ini lukisan drawing dia. Kita nak kira what is the electric potential at M. Kat sini M. So electric potential sama dengan VM total due to charge 1, charge 2 dengan charge 3.
So V sama dengan KQ divided by R. So kita ni substitute saja. And remember, Q1 adalah negatif. So kita kena masukkan negatif sign kat sini. Dan kita kena kira what is the distance kat sini. Okay. Kalau tengok juga kat sini point B kat N sama juga konsep dia. Right. Cuma kita nak tengok kat sini Q1 ada negatif kan, kita masukkan dia. So kalau kita tengok sini tak sama Potential dekat M dengan potential dekat N tak sama. Sebab apa? Sebab kedudukan dia dan juga nilai charge. Dan potential different kita je kira je. Kita tolak saja dapat value. Dan work done adalah sama dengan U tolak M. So U tolak UM tolak UN sama dengan the change in UN. Sama dengan Q darab dengan V dekat M tolak V dekat N. So yang ni kita boleh pakai daripada sini. So test charge adalah kita masuk je. Satu charge sama dengan 1.02 kali 10 kuasa negatif 19 Coulomb. And what is the work done to bring electron from infinity to M? So since infinity sama dengan 0, dia akan tinggal ni saja. So dapatlah ni. Ada soalan ke kat sini setakat ni? Okey ke? Oh, dah habis dah. Alright, habis dah. Ada soalan? Tak ada.